Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah apa? Huwa pada suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ala bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Telah menulis pengarang kita ini Kyai Haji Muhammad Zain Syukri. Allah Taala merahmati beliau, Allah Taala mengekalkan beliau dalam kebaikan dan kerahmatan dalam pengampunannya, dan Allah Taala menjadikan beliau sebagai asbab kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat di atas sebab bacaan kitab yang beliau tulis ini pada muka surat yang ke-42 bertajuk Huwa 47 bertajuk Huwa pada suratul Ikhlas. Ayat pertama di dalam suratul Ikhlas iaitu Qul huwallahu ahad. Kata huwa pada ayat ini bererti dia, yakni menunjukkan, yakni merujuk pada zat wajibul wujud, zat Allah yang pasti ada tu. Pada hakikatnya tidak ada satu pun yang ada, hanyalah Allah. Tidak ada satu pun yang ada, hanyalah Allah sahaja yang ada. Wujud yang lain, yakni wujud dalam wujud segala sesuatu adalah bayangan wujud Allah. Wujud alam menjadi ain, kenyataan dan bukti adanya wujud Allah. Ini kembali kepada persoalan kenapa Allah Ta'ala menciptakan alam. Allah Ta'ala menciptakan alam, supaya alam menjadi ain, menjadi kenyataan, akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau soalan yang kedua, di mana kita nak memandang Allah? Kita memandang Allah pada alam buana. Pada alam buana kita memandang Allah, yakni memandang akan pentadbirannya, perbuatannya. Saya ulang balik, pentadbirannya, perbuatannya, namanya, sifatnya dan wujud zatnya itu. Allah menyatakan adanya, dengan kalimah hu Allah. Jadi siapa yang menamakan zat itu sebagai Allah? Allah. Allah menamakan dirinya dengan Allah. Huwa merujuk, kalau sebut huwa merujuk kepada zat yang wajib wujud. Jadi huwa, zat yang wajib wujud, itulah yang menamakan dirinya sebagai dengan nama Allah. Lantaran itu kalimah alif lam lam ha disebut sebagai lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz yang penuh keagungan. Lafzul jalalah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita nak i'rab, kalau jumpa perkataan alif lam lam ha, kita tak kata Allah marfu' bi dhammah, tak. Kita kata lafzul jalalah, maknanya kita memperihalkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah maksudnya apa? Lafaz yang penuh keagungan. Maksudnya sebab itulah tak boleh kita nak bagi orang kafir panggil menamakan Tuhan mereka Allah, tak boleh. Sebab yang Allah yang menamakan dirinya Allah, tiba-tiba kita nak membenarkan orang kafir memanggil Tuhannya dengan nama Allah, tak boleh. Melainkan kalau dia memanggil Allah memang merujuk kepada Allah yang ahad itu, tak apa. Begitu ya. Dalam Bible dulu, yang isu yang tentang kalimah Allah yang dalam Bible tu, dalam Bible yang asal-asal yang dulu-dulu punya, itu pun yang telah seleweng. Dia beza di antara Jesus dengan Allah, beza. Jesus lain, Allah lain. Jadi kerana ada dialog, Jesus itu berbicara dengan Allah. Maka kalau Jesus itu diterjemahkan sebagai Allah, nanti kalau jumpa ayat bila Nabi Isa bertanya kepada Allah, maka Allah menjawab kepada Nabi Isa, maka dia akan jadi macam mana? Bila Allah bertanya kepada Allah, maka Allah menjawab kepada Allah. Kan dah bingung jadi kan? Bila nak menterjemahkan Jesus, Nabi Isa sebagai Allah, tak boleh. Begitu. Maksudnya dialah zat yang menyatakan adanya. Dia menzahirkan haknya dengan lafaz di sini. Huwal haq, dia menyatakan haknya. Huwar rahman, dia menyatakan kemurahannya.
huwar rahim, dia menyatakan kasih sayangnya, huwal ghani, dia menyatakan kekayaannya, dan seterusnya. Jadi kalau kita baca nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sebenarnya huwar rahman, huwar rahim, huwal malik, huwal qudus, huwas salam, huwal mu'min, sebenarnya ada huwa kat situ. Tapi bila kita alunkan, kita tak sebutlah huwa tu. Nampak ya? Tapi maksudnya dia kalau bahasa Arab dia panggil muqaddarah. Muqaddarah maknanya tersembunyi kalimah huwa tu. Nas'aluka ya man, kena nyanyi bukan? Nas'aluka ya man hu Allah, allazi la ilaha illa hu, yang mana tidak ada ilah melainkan dia. Dia tu siapa? Hu Allah, hu Rahman, hu Rahim. Siapa lah? Hu Sabur. Tu ada hu. Jadi maknanya apa maksudnya? Memperihalkan dan menyatakan keadaan sifat-sifatnya yang 99 itu. Dalam keadaan adakah nama Allah terhad pada 99? Tak. Berapa nama-nama Allah? Ada berapa? Bahawa ada berapa nama Allah? Jawapan dia bahawa ambil segala kamus bagi segala bahasa. Ambil segala kamus, dalam segala bahasa, semua kata nama dalam kamus-kamus itu, semuanya nama siapa? Nama Allah belaka. Itu. Nama Allah itu boleh difahami dalam dua konteks. Pertama, memang nama-namanya, ataupun konteks yang kedua, nama itu miliknya. Itu nama Allah. Cawan. Kalau kata cawan, nama Allah. Jadi kalau ke cawan, kita tak kata Allah tu nama-namanya cawan. Ni kalimah cawan tu adalah nama miliknya. Kalimah cawan itu milik siapa? Milik Allah. Macam tu. Ini kena ditanggapi bukan dengan akademik ya. Ditanggapi dengan spiritual. Kena faham dengan kerohanian. Nanti nama Allah berkipas. Bukan secara akademik, secara lafaz zahir begitu, tidak. Dia boleh faham macam ni. Bila kata semua kalimah, semua kata nama dalam semua bahasa adalah nama Allah, dia dilihat sama ada dalam dua konteks. Sama ada dalam konteks itu memang namanya, ataupun nama itu, kata nama itu miliknya. Jadi kalau tak jadi yang pertama, confirm akan jadi yang kedua. Segala kata nama dalam setiap bahasa, semuanya adalah miliknya. Begitu. Okey. Alangkah hebatnya ucapan huwa itu, kerana semua alam dan benda-benda menunjukkan bukti dari kediaan Allah. Kediaan Allah. Baik menjadi kenyataan adanya, tu garis tu, kenyataan adanya, ataupun kenyataan haknya, kenyataan kemurahannya, kenyataan kasih sayangnya, dan kenyataan kekayaannya, dan lain-lainnya. Yang garis kat situ kenyataan adanya dan kenyataan haknya. Tu garis. Huwa. Apa maksudnya? Maksudnya setiap kali kita merujuk kepada mana-mana makhluk, mesti terbit dalam batin kita ini huwa di sebalik itu. Dia. Contohnya panggil siapa? Panggil anak. Panggil anak, mesti faham di sebalik nama anak itu dia. Merujuk kepada anak ini hak dia, anak ini kenyataan adanya dia. Kalau kita duduk sapu sampah, dia perbuatan. Kalau kita duduk basuh kereta, apa? Kalau kata apa saja perbuatan, di sebalik semua perkara yang zahir pada kita, sama ada zahir pada penglihatan, zahir pada lafaz, zahir pada pendengaran, semua yang zahir pada panca indera kita ini, di sebalik semua itu siapa? Dia. Bila sebut dia, automatik merujuk kepada zat yang wajib wujud. Kenapa kena faham gini? Kerana tidak terputus ingatan kita kepada Allah. Kalau terputus ingatan kita kepada Allah, maka tidak terbit dia. Kita pandang tika, dia. Pandang kerusi, dia. Terus dia itu merujuk kepada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini latihan dia. Kalau dah faham begini, barulah layak, barulah boleh untuk membaca kitab Haikal Indra Alam. Kitab Haikal Indra Alam karangan Syekh Muhammad Yusuf.
Muhammad Yusof apa, tak ingat habis dia. Syekh Muhammad Yusof, satu kitab, dia juga yang dikatakan pengarang kitab Najmul Huda. Tapi kitab Haikal Indra Alam tu umurnya dah lama ya. Lama, akhir 1800-an gitu umur kitab tu. Saya kata baca kitab tu dekat Singapura. Kitab tu kalau tak faham dimensi yang ni, kita akan kata kitab tu sesat. Tapi sebenarnya bukan kitab tu sesat, kita yang sesat memahaminya, kerana tidak meletakkan kitab itu pada konteks perbicaraannya. Begitu. Okey. Kalau baca kitab tu, tidak ada benda ke alam buana ni melainkan Allah. Tapi dia kupas halus. Nanti kalau pergi Singapura nanti, kalau jumpa Pak Long Hasya, kalau Pak Long Hasya berkenan nak tunjuk, dia minta kat dia. Pak Long Hasya. Kitab tu adalah warisan daripada bapak dia, bapak daripada datuk dia, dapat kat dia. Lama dah kita nak buka pun kena elok-elok je. Kitab Haikal Indra Alam. Haikal Indra Alam. Haikal, apa maksud haikal? Haikal binaan, kekuatan. Indra tu macam indra, alam. Dalam buku tu kalau kita baca, memang akhirnya kita akan nampak tidak ada benda ke alam ini melainkan semuanya Allah belaka. Tapi jangan sembah pokok pula. Nak sembah pokok nampak Allah, tak boleh. Melainkan kalau orang itu fana. Kalau orang itu fana, dia berada dalam dimensinya yang tersendiri. Kalau orang biasa macam kita ni akan pandang ni isim, tapi dia akan pandang kita ni yang isim. Macam mana bodoh engkau ni manusia ramai, engkau hidup semua dengan Allah, kau tak pandang Allah. Nampak tak? Itu pada pandangan dia. Pada pandangan kita, macam mana bodoh engkau ni jalan pun tak pakai kasut, tak pakai baju. Dia kata pula, bodohnya kau jalan pakai kasut, kenapa kau tak pijak, tak bercantum, bertempek kaki kau dengan Allah? Apa tak? Lah kali semua bodoh. Bukanlah nak dimensi. Nampak ya? Mereka tak pakai kasut sebab apa? Dia nampak bumi ni Allah, dia tak nak terpisah dari Allah, dia tak nak ada benda yang melapik. Itu bendanya. Sama juga perbuatan-perbuatan pelik. Jadi kalau orang yang fana begini, dia tidak mencapai kamal tu, tak mencapai sempurna fana itu, tapi kadang-kadang proses ni melalui begitu. Jadi kalau kita nampak dia duduk, maknanya sujud dekat pokok, jangan senang-senang cakap dia sesat. Sebab apa? Sebab bila dah fana begitu, akal dia dah tertutup kan. Bila akal dia tertutup, dia ada taklifan tak? Tak ada. Maka pada fiqh dia tak ada apa-apa. Dia zero. Dia orang kata vacuum. Pada fiqh dia sedang dalam ruang vacuum. Sebab apa? Akal dia tertutup. Syarat untuk sah ibadat apa dia? Mesti berakal, Islam kan. Okey. Jadi jangan duk hukum dia dengan sebarang hukum fiqh. Sebab apa? Dia telah terangkat daripada taklif fiqh. Itu satu kerahmatan Allah bagi dirinya. Yang kita sedang bertaklif ni, kita duk kutuk dia pula, tak sedar diri. Dia kata, apa bengong kau kutuk-kutuk aku ni? Engkau tu dalam taklifan, aku ni tak ada taklifan. Sebab apa? Sebab aku ni dalam keadaan duk mereng macam ni. Tapi itu dalam benak dia lah. Jangan kata saya pula macam tu. Ini kita nak faham konteks dia. Alright. Jadi kalau kita nampak dia tiba-tiba sujud dekat pokok ke kat padang apa kan, jangan duk kata lagi dia syirik. Sebab apa? Saya tak tahu dia nampak apa yang dinyatakan padanya. Tetapi tidaklah pula kita pun ikut berjemaah dengan dia pula. Tiba-tiba yang dia bertalib tengok, orang ni nampak Allah pada pokok dia. Aku kalau semayang ada kiblat pun tak nampak Allah. Pandang Kaabah pun tak nampak Allah lagi. Buta mata hati nampak Allah. Mujur-mujurlah ada syariat kata nampak ke tak nampak, maknanya kena ada Kaabah juga. Tapi orang ni Ustaz kata, dia nampak Allah pada pokok. Kita makmuman lillahi ta'ala. Jangan begitu pula. Dia dimensi dia, kita dimensi kita. Kenapa saya terangkan benda ni? Supaya kita tidak cepat menghukum. Bahkan kita sebaliknya, kita cepat mendoakan. Ya Allah, pasti ada kebaikan pada orang ini yang kau tak bagi pada aku, berikan pada aku. Serentak dengan itu, sempurnakan kebaikan pada orang ini sehingga sempurna makrifatnya. Orang yang isim, fana macam ini, dia tak sempurna makrifat. Kalau sempurna makrifat, dia seimbang syariat dan hakikat. Itu sempurna makrifat. Itu kalau nak tahu benda ni, rujuk Sidi Rahimuddin. Saya tidak pernah mendengar huraian tentang perkara ini yang lebih jelas
berbanding yang dijelaskan oleh Siti Rahimuddin. Saya lah tak pernah dengar, tanpa menafikan mungkin ada masyayikh dan kiai-kiai yang lain yang menjelaskan yang lebih baik, cuma tak dengar kat telinga saya. Gitu ya. Habis. Ingat yang dia Talib, jangan makmum kat saya. Makmum pula kata, susah. Jadi kita je lah. Kita hal kita lah. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang membimbing saya. Boleh tak kalau kita menjalani perjalanan makrifatullah ni, tapi kita confirm tak nak pasti kita ni tidak isim, kita tidak jadi fana begitu, boleh tak boleh? Iaitu boleh kalau Allah berkehendak, tak boleh kalau Allah berkehendak. Jadi kalau macam ni atas kehendak Allah, maka benda tu jangan diharapkan dan jangan diminta lindung. Yang penting kita nak makrifah kepada Allah. Mana saja jalan yang Allah bagi, jalanlah. Ini ada seorang yang kita nak bawa jumpa bahasa rimbit. Kita bawa, maknanya dia tak tahulah macam mana salah. Ingat ya, isim ni boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh jadi ma'unah, nikmat, boleh jadi istidraj. Isim. Okey. Kerana ilmu-ilmu kerohanian ini hanya 1/5 melibatkan ilmu pengetahuan, tapi 4/5 lagi melibatkan ilmu limpahan. Okey, dalam beberapa pengkategorian ilmu, okey, kita bahagi berdua. Satu ilmu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua disebut sebagai ilmu limpahan. Dalam aspek perjalanan kerohanian, ilmu pengetahuan hanya mengambil tempat 1/5 sahaja. Ini percentage ni janganlah kata ustaz buat research macam mana, ustaz guna kaedah macam mana, SPSS ke, NVivo ke dan sebagainya. Jangan tanya begitu. Itu syok sendiri dunia akademik. Jadi ini bahagiannya nak kata bidalannya saja. Okey, dunia akademik dia ada syok sendirinya kat situ. Dunia tasawuf pun ada syok sendirinya. Masing-masing dengan syoknya masing-masing. Jangan dicampur adukkan. Faham ya? Okey. Tapi dalam tesis saya tu saya cuba mencampur adukkan syok dalam tasawuf dengan syok dalam ilmu tafsir. Tak tahulah macam mana pemerintah nak terima tak terima. Memang dalam dunia akademik ada syok sendiri dia. Jadi saya cuba mengadunkan syok sendiri saya dalam tasawuf dan kerohanian ni masuk dalam dunia akademik. Tapi tengoklah belah-belah nanti kita faham. Okey, tak apa. Jadi 1/5 ilmu pengetahuan, 4/5 lagi ilmu limpahan. Jadi ilmu limpahan ni kita dapat daripada mana? Daripada guru. Bagaimana ia melimpah kepada kita dengan cara beradab. Ingat, kalau awak tidak beradab dengan guru, dan kalau awak berdendam dengan guru, kalau awak buruk sangka dengan guru, awak akan menempah apa dia? Limpahan hitam. Daripada siapa? Iblis. Maka kalaupun maknanya awak kelihatan meningkat dan sebagainya, tunggu masa saja. Kalau awak isim awak isim yang istidraj. Bukan isim yang menghala kepada makrifah, tapi isim yang memang menghalangi awak daripada bertemu untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Kerana awak tidak beradab dengan guru. Antara tanda tidak beradab dengan guru adalah sombong dengan gurunya. Antara tanda tidak beradab dengan guru adalah bersegera ingin menjadi guru sebelum gurunya melantiknya untuk mengajar orang lain. Antara tanda tidak beradab dengan guru adalah merasai lebih daripada gurunya. Ingat, dalam konteks perguruan, mana-mana peringkat murid melakukan satu perkara yang diperlihatkan lebih daripada gurunya, itu salah adab. Dan dalam konteks ilmu kerohanian, 4/5 adalah ilmu limpahan yang mengambil tempat. Kalau awak salah adab dengan guru, awak tidak akan dapat apa-apa limpahan makrifah yang benar dari Allah. Bukan soal guru awak sesat, tapi awak yang tidak beradab dengan guru. Begitu ya. Sebab itulah kalau guru tak pakai serban, kita pun pakai serban. Kita kata, oh guru aku ni kurang sunnah pada aku. Pam, digelincir. Dalam musafir, kalau guru tak bangun tahajud, kalau kita nak bangun tahajud, pastikan pertama guru tak pandang kita bertahajud. Yang kedua, pastikan kita tak berasa kita lebih daripada guru. Oh, guru aku tidur, baik aku pergi tahajud. Kalau nak bangun tahajud tu terasa lebih. Yang afdalnya apa dia? Bertahajud ke tinggal? Yang afdalnya tinggal tahajud. Sehingga tidak ada ruang untuk iblis menyuntik virus perasaan berlebih dari guru. Niat terima tak terima dah. Tapi adabnya begitu. Bukan mengagungkan guru, sebab perjalanan kerohanian ni ada soal membuang diri, membuang rasa mulia diri. Kalau dengan guru awak tak boleh nak buang rasa mulia diri, mana mungkin awak boleh mengubati penyakit rasa mulia diri itu?
Takkan mungkin. Dan kadang-kadang guru sengaja-sengaja diilhamkan Allah untuk membuatkan satu perlakuan yang membuatkan dia dipandang buruk. Ibtilaan li muridihi, untuk menguji muridnya. Sama ada mudah tak bersangka buruk dengan guru itu, mudah tak untuk mendoakan kebaikan pada guru itu. Kalau mudah sangka buruk, habis. Kalau mudah doakan kebaikan, ada kebaikan lagi. Dan kalau adab sebagai murid, kalau terpamer pada guru perlakuan-perlakuan yang keji, ni pada sebagai murid ya, sebagai murid. Kalau adab dengan guru, adab sebagai guru, tunggu jadi guru dulu. Mula kita tahu adab dia. Nanti guru akan mengajar. Kalau kita adab sebagai guru, sebab kita tak akan menjadi guru kalau tidak di-endorse oleh guru. Jadi kalau macam kita sudah di-endorse menjadi guru, pasti guru kita akan memanggil, kita akan nyatakan disiplin adab-adab sebagai guru. Tak perlulah saya nak terangkan adab sebagai guru. Tunggu jadi guru dulu. Sebab kalau saya dedahkan adab sebagai guru, nanti awak akan fikir, macam mana aku nak jadi guru? Sebab apa? Aku dah tahu adabnya. Kan dia jadi bahaya kan? Kan jadi ambil jalan susah kan? Sekarang ni confirm kita semua adalah murid. Maka adab bagi murid adalah, kalau terzahir perlakuan keji daripada gurunya, maka segera dia mendoakan kebaikan kepada guru tersebut. Dan segera dia menutup matanya sehingga dia tidak melihat dan tidak memandang keaiban guru itu. Dan dia minta, ya Allah, lindungi aku daripada terzahir keaiban guruku kepadaku, kerana susah aku untuk aku mengawal perihalan hal ehwal dalamanku untuk bersikap baik kepadanya. Itu bukan lagi ngintai-ngintai, tak sangka ini guru kita, bukan. Tapi benda ni tak ultimate juga. Kadang-kadang memang Allah Ta'ala bongkarkan supaya mengetahui benar atau tidak guru tersebut. Jadi akhirnya kita nak tahu mana tak mana, lah kali kita benar dengan Allah, akan ada ilham yang benar dari Allah. Jadi mana sebab itulah kita dalam perjalanan ini, bukannya kita duk agak-agak duk ingatkan, tak boleh. Kita kena betul-betul dalam bimbingan. Sama seperti solat boleh tak reka-reka perbuatan? Ingatkan takbir tu begini, rupa-rupanya begini, boleh. Kata angkat tangan, ni angkat tangan juga, ni angkat tangan juga. Lagi gaban Z terus ya. Kita nak ingatkan. Macam mana solat? Angkat tangan. Angkat macam mana? Kalau angkat tangan di sesetengah dengan telinga, macam ni pun boleh kan, tangan telinga? Boleh. Allah, boleh juga. Jadi nak kena tengok macam mana bimbingan. Seperti itu jugalah dalam perihalan kerohanian. Macam tu. Okey, alright. Jadi apa lagi adab? Dan yang paling ditakuti adalah, kalau tidak beradab dengan guru, paling ditakuti adalah kita mendapat tipu daya dari Allah. Mendapat tipu daya dari Allah. Kalau tipu daya dari iblis, syaitan, daripada manusia, makhluk mana, itu tak ada hal lagi. Tapi kalau dapat tipu daya Allah, kita ni baik, orang mengakui kita baik, dan kita pun menjadikan asbab kebaikan pada orang lain, semuanya on track, tapi tetap kita dalam murka Allah sebab tak tahu. Kenapa? Kerana tidak benar dalam adabiah berdengan guru. Sebab tu dalam perjalanan kerohanian, ilmu tu jatuh yang kedua, adab jatuh yang pertama. Dengan adab baru benar ilmu itu sah. Tanpa adab tidak sah ilmu tersebut, walaupun benar. Solat, bila solat benar kan? Benar solatnya, takbiratul ihram sampai salam, benar solatnya. Tapi tak berwuduk, sah tak sah? Tak sah, benar solatnya. Tak sah sebab apa? Tidak suci, tidak bersuci. Maka adab adalah seumpama bersuci dalam perjalanan kerohanian. Ilmu adalah prosesnya, maka kena gabung dua itu, baru sah ilmu. Begitu. Kurang lebih begitu nak faham ya? Nak kata tentang adab. Jadi kalau menyombong dengan guru, kemudian bercemburu dengan guru, kemudian cari guru lain, ingatkan awak seorang guru boleh dapat. Saya pandai guru lain lah. Kalau guru yang lain tu benar, benar seorang guru yang hak, kalau dia tahu muridnya begini, insya-Allah dia akan tolak murid itu daripada pengajiannya. Sebab apa? Sehingga awak benar adab dengan guru awak yang pertama. Kerana aku tidak mahu orang yang tidak beradab dalam perguruanku. Sebagai anak mencemar umpama nila bagi susu. Kalau si guru itu tahu, dan guru itu benar,
Kalau guru tu tak tahu tapi tidak benar, tak apa, tinggalkan guru tersebut. Jangan beradab dengannya. Meh kaku. Habis apa? Mengikut apa? Guru yang mengumpul pengikut. Banyak juga ni. Yang jadi banyak pengikut. Sampai sudi sana, sudi sini sebab nak cari pengikut pun banyak juga. Ini adalah maknanya kata afat, kesakitan-kesakitan, musibah-musibah dalam perjalanan kerohanian. Tu ada semua tu. Tapi tak apalah, jangan fikir banyak. Yang penting doa kepada Allah. Jangan kita ditimpa dengan tipu daya Allah. Jangan tanya kepada saya pula, Ustaz, macam mana contoh tipu daya Allah itu? Tanya contoh siap-siap. Macam nak tipu daya Allah tu? Macam Jumaah dekat semalam. Datang jumpa saya, Ustaz, apa contoh Ustaz tipu daya Allah tu? Jangan minta contoh lah, terus minta lindung terus lah. Ustaz, macam mana contoh maknanya untuk kita mengelakkan, untuk kita orang tu kena sihir? Tak payahlah nak tahu contoh-contoh tu. Yang penting lindung teruslah daripada sihir. Penting tak penting nak tahu contoh tu, tak penting. Nanti minta lindung terus. Dan sangka baik kepada Allah, insya-Allah Allah tidak akan berikan kepadaku tipu daya dan tipu dayanya. Tapi dengan syarat kita menyempurnakan asbab supaya Allah melindungi kita daripada tipu daya Allah, tipu dayanya. Iaitu apa dia? Benar kita dalam beradab dengan guru. Macam tu. Jadi ada jenis orang macam ni. Dia dah berguru dengan seorang guru, tiba-tiba dia rasanya tak puas. Nampak guru lain lebih berkesan dalam jiwa dia. Maka dia kata, alah guru ni tak best lah. Pindah senang-senang guru yang nombor 2. Kalau guru nombor 2 itu benar, tahu ada murid begini, dia akan tidak membenarkan murid itu masuk dalam perguruannya selagi tidak dibetulkan adabiah dengan gurunya yang pertama. Adakah kat sini macam tu? Kalau ada, sendiri correction ya. Sendiri correction. Tu. Kalau yang tahulah. Kalau yang tak tahu tu, maknanya saya minta lindung daripada Allah Ta'ala lantaran saya tidak tahu. Tapi kalau masing-masing ada konteksnya begitu, tolong betulkan adab anda dengan guru anda yang lama terlebih dahulu. Sama ada anda pergi kepadanya, anda endorse kembali sanad anda dengannya kalau anda ingin begitu, ataupun anda pergi kepadanya, anda minta izin untuk putus daripadanya kerana telah mendapat tempat yang baru untuk bernaung dengan baik. Guru yang hak tidak akan memutuskan dirinya dengan murid, walaupun murid itu minta untuk putus, kalau dia tidak mengetahui murid itu nanti kalau putus dengan dia ke mana. Faham kalau guru awak hak, kalau guru awak tu guru yang hak, awak minta Syekh, Tok Kiai, kalau panggilan Syekh, kadang-kadang panggilannya Pak Teh, ada kan, maknanya ada beberapa panggilan. Sebab nama Pak Teh memang ada guru mursyid di Selama Perak tu, nama panggilannya Pak Teh Mahang apa. Pak Teh Selama ke nama dia. Okey, jadi tanya dia, okey tuan guru, saya minta izin untuk saya berhenti di sini, minta maaf segala kesilapan saya, segala ketelanjuran dan kegelinciran saya, dan maknanya minta halalkan segala bimbingan yang ada, dan saya ingin pergi ke perguruan yang lain. Saya ingin putus begitu. Kalau guru itu guru yang hak, dia akan tanya, kalau awak putus dengan saya, siapa guru awak yang baru? Kalau si murid menjawab, tak ada guru yang baru, saya sekadar ingin putus. Kalau guru itu guru yang hak, dia akan kata begini. Dia akan kata, saya tidak akan menganggap engkau putus dari saya, sehingga engkau dapat mana tempat yang baru untuk engkau bernaung, untuk engkau berteduh. Sebab apa? Kaedahnya begini, siapa yang telah dapat satu perjalanan dalam kerohanian, tiba-tiba dia terputus daripada perjalanan tersebut, bermaksud dia telah membuka lubang yang lebih besar untuk iblis masuk dalam jiwanya berbanding sebelumnya. Itu kaedah. Kita dah hadir dalam perjalanan kerohanian, tiba-tiba kita putus, bermaksud kita telah ada lubang yang lebih besar untuk iblis tembak kita berbanding sebelum ini kita tak ada apa-apa pertalian. Allah, menyesal aku. Boleh macam tu? Tak boleh juga. Sebab kalau tidak endorse dengan perguruan kerohanian, di mana nak sempurna martabat ihsan? Faham ni? Martabat ihsan tidak ada jalan melainkan dalam perjalanan kerohanian. Kalau awak nak meninggalkan martabat ihsan, bermaksud awal-awal lagi awak dah pilih untuk tidak sempurna ad-din, maka tak perlu iblis nak tembak awak pun. Sebab apa? Awal-awal awak pilih yang tidak sempurna ad-din. Nampak tak? Maka awak tak ada pilihan, awak kena ambil satu talian sanad nur untuk awak sempurna maqam martabat ihsan. Bila awak dah ada kat situ, iblis telah
Standby dia punya shooter. Begitu. Selagi awak bertali, iblis takkan tembak. Sebab apa? Ada barakah sanad awak bernaung dengannya, takkan tembak. Sekali awak putus, iblis akan tembak, mati rohani awak. Mati rohani. Oi, tak berbaloi nak cuba oi. Tak berbaloi nak cuba. Bonda, ayahanda, kekanda, adinda, jemaah semua, jangan cuba. Amat tak berbaloi. Tak berbaloi. Tak boleh, jangan. Lepaskanlah kesombongan itu. Minta maaf sajalah dengan guru itu. Berpisah, maknanya berhenti dengan cara yang baik. Kalau ingin berhenti, kalau ingin diteruskan, terus. Tapi kembali kepada adabiah yang benar. Awak takkan ke mana? Awak akan hijab. Di mana saya jalan yang hak, awak akan sesat daripada menuju tempat itu. Sesat. Awak takkan dibenarkan untuk pergi mana-mana tempat yang hak sekalipun. Sebab apa? Sebab adabiah awak telah tercalar. Ini bab adab ya. Jadi itu kalau guru yang benar. Biasanya begitu. Dia takkan biar soal adab engkau aku maafkan. Tapi engkau nak putus, kalau engkau menganggap engkau putus, itu bahagian engkau. Bahagian diri aku tetap tidak menganggap engkau putus daripadaku, sehingga engkau menyatakan dengan siapa engkau ingin bertali. Ke atas kasihnya kepada umat Nabi yang di hadapannya itu. Nampak tak? Itu kalau guru yang benar. Tak tahu, kalau murid kata, saya sudah ada tempat yang lain untuk saya bertali, menggantikan tuan guru, maka silakan. Dia kata, kalau guru yang benar, dia tak kata lah, apa lebihnya orang tu banding saya? Itu tak betul lah tu. Tak betul lah. Kalau begitu, silakan. Mudah-mudahan guru itu guru yang baik, kekal dalam kebaikan dan menjadi asbab kebaikan untukmu. Dan ingat dulu ke tentang saya, supaya tidak terputus dalam aspek mendoakan. Kita saling dalam doa. Itu pas dengan adab. Jika tidak ada adab, isim. Isim yang mana? Bukan isim yang nikmat, isim yang ingat, tidak sempurna juga adab dengan guru kalau kita hanya obses pada guru itu, sehingga kita menjadikan guru itu berhala kepada kita. Sedangkan guru ingin membawa kita kepada pintu Nabi SAW, sehingga Nabi membawa kita kepada makrifah. Dengan nur baginda kita memandang nur Allah. Dengan nur Muhammad kita memandang nur Allah. Jalannya macam tu ya. Tapi tiba-tiba kita ni obses dengan guru itu, kita nak ke guru itu saja. Tak mau ke guru lain, nak guru itu saja. Terhenti setakat guru. Itu pun tidak benar adab kita dengan guru. Sebab apa? Kita telah salah menanggapi guru tersebut. Guru hanyalah sebagai asbab untuk kita menyambung kepada Nabi SAW. Nabi pula asbab untuk kita dengan nurnya, dengan nur Muhammad. Untuk kita memandang nur Allah. Di situlah makrifah. Sehingga dengan memandang nur Allah, dengan nur Muhammad, kita memandang nur Allah, kita pandang semuanya ini adalah hak Allah, semuanya ini adalah kenyataan wujud Allah, semuanya Allah semuanya. Begitu. Maka di situ sikit demi sikit akan lahir ahwal-ahwal yang baik. Okey, begitu. Jadi mana itu seni dalam perguruan. Mudah-mudahan difahami. Mari kita sama-sama merasakan pada nafas yang turun naik. Yang meniupkan nafas kita tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini huwallah, Dia Allah. Jika jasad kita ini berhimpun dengan pendengaran, penglihatan, tenaga, akal dan sebagainya, semua itu menunjukkan akan hak Allah, yakni milik Allah. Keindahan Allah sedang berhimpun pada jasad hamba-Nya. Sebab apa? Sebab nafas itu, kan saya selalu ulang, nafas itu dengan asbab nafas adanya kehidupan. Dan dengan kehidupan itu berfungsilah semua panca indera. Terhenti nafas, terhentilah semua panca indera. Oleh kerana nafas itu bukan kita yang bernafas, tapi kita dipernafaskan. Boleh tak kita kawal nafas kita? Tak boleh. Jom nanti satu petang kita jogging ramai-ramai nak? Jogging MTKS. Nak mempelajari ilmu nafas. Buat jogging MTKS. Saya dah beli kasut, dah beli topi, sama sedondon warna lagi. Tapi sekali je jogging. Konon-konon nak jogging, nak bagi tak mau ke depan sangat kan, benda ke depan ni, perut ni. Okey, jadi tak apalah. Jadi kalau kita berjogging tu,
time kita jogging, kita kata nafas jangan laju, nak bernafas pelan, mati kita. Boleh tak lepas-lepas jogging kita kontrol nafas, macu je? Boleh tak? Tak boleh. Kalau kontrol nafas juga, lawan juga, mati kita. Tapi biasanya tak mati. Biasanya apa dia? Allah tak izin kita akan nafas laju juga. Okay, cuba sekarang nafas macam lepas jogging. Cuba. Tak boleh dia kita. Macam mana nak sedap? Allah tak izin. Nak katanya apa? Di atas takbir siapa nafas ni? Takbir Allah. Di atas takbir Allah. Jadi di sebalik nafas itu apa dia? Sifat hayyun Allah. Sifat hayyun Allah ni mutlak. Sifat hayyun Allah ni mutlak. Dan sifat hayyun Allah inilah yang menjadi asbab berfungsi segala sifat Allah yang lain pada kita. Okey, melihat sifat siapa? Sifat Allah. Mendengar, sifat Allah. Bercakap, sifat Allah. Dan semuanya berkalam, semua sifat Allah. Semua sifat Allah Ta'ala ini yang Allah pantulkan pada diri kita hanya berfungsi setelah sifat hayyun Allah dipantulkan. Apa ya? Macam tu. Jadi dia tak ada takluk apa-apa. Melainkan ia menjadi penyebab sempurna berfungsi segala sifat yang lain. Jadi oleh kerana itu, macam mana nak terputus semua sifat-sifat yang ada pada kita dengan sifat Allah, sedangkan semua sifat yang ada pada kita ini tertakluk kepada hidup kita. Kalau kita mati, habislah semua sifat tadi, panca indera. Maka hidup kita itu tertakluk kepada sifat hayyu Allah. Maka semuanya itu menunjukkan siapa yang hidup? Allah yang hidup. Sehingga Allah menghidupkan mata kita dengan sifat basarnya. Allah menghidupkan telinga kita dengan sifat samaknya. Allah menghidupkan lisan kita dengan sifat kalamnya. Allah hidupkan anggota badan kita dengan sifat kudratnya. Allah Ta'ala hidupkan apa dia? Akal kita dengan sifat ilmunya. Maka kat situ di mana kaedah nak pisah dengan Allah? Itu seawal memandang nafas. Maka dalam berzikir, saya ulang lagi, bila kita diam bermaksud automatik memandang nafas. Paling-paling pun waktu nak tidur lah. Khusyuk pada memandang nafas. Nak khusyuk solat pun, kalau kaedah fiqah semua dah tahu, kita konon-kononnya kita, kenapa saya cakap konon-konon pula? Tapi memanglah konon-konon, memang konon-konon pun kita tahu makna ayat-ayat yang kita baca, tahu makna doa yang kita doakan sebagainya, itu pada fiqah biasanya macam tu kan. Tapi kalau pada tasawuf, cukup sekadar memandang nafas. Setiap kali awak nak buat satu rukun ke satu rukun, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dan memang semestinya dalam mazhab Syafi'i, tamakninah itu sekira-kira satu nafas. Jadi supaya apa? Bila kita berada nafas tu, maknanya tahap faham dah, pada nafas ni hayun Allah, maka terus kita rokok. Hakikatnya dengan sifat siapa tu? Dengan sifat Allah semuanya. Itu supaya tak terputus kita dengan Allah. Macam itulah kira-kiranya. Kaedah ni kaedah je, tanpa menafikan banyak lagi kaedah yang lain. Ambillah mana yang mudah, insya-Allah. Jika jasad kita ini berhimpun dengan pendengaran, penglihatan, tenaga, akal dan sebagainya, semua itu menunjukkan akan hak Allah, yakni milik Allah. Keindahan Allah sedang berhimpun pada jasad hambanya. Perhatikan pula kekayaan yang ada pada seorang hamba, seperti rumah beserta harta benda di dalamnya. Ini menunjukkan akan kepemurahan Dia, Allah. Jika kita melihat seorang ibu yang kasih sayang dengan anaknya, sifat tersebut menunjukkan kediaan Tuhan, iaitu Huwar Rahim. Dialah yang bersifat penyayang. Bila kita melihat ke atas, terlihat langit dan segala semua perhiasannya, seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Semuanya itu menunjukkan kekayaan Dia, Allah. Semuanya itu diintikadkan kembali kepada hakikatnya, kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, wa inna ila rabbikal muntaha, dan bahawasanya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Maknanya apa-apa saja makhluk yang saya cakap awal-awal tadi yang terzahir pada kita, sama ada zahir pada pandangan, zahir pada pendengaran, zahir pada pertuturan, zahir pada sentuhan. Apa saja yang zahir, semuanya akan berakhir dengan hakikat. Hakikatnya apa dia? Itu semua adalah pada kenyataan wujud Allah. Habis.
Untuk menambah memantapkan keyakinan kita, perhatikan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tiada pembicaraan rahsia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Ayat ini menjadi dalil akan dia itu ada. Ayat ini menjadi sandaran bahawa setiap perkara yang terzahir pada kita ini ada dia. Ini ayat. Dalil ada dia. Ayat. Dalil ada dia. Saya pun kena catat apa yang kuliah saya, sebab dia keluar waktu kuliah. Nanti waktu nak ingat bahasa-bahasa tak keluar dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Muraqabah dan hak Allah. Duduklah menghadap ke kiblat dan simaklah peringatan Allah dalam batinmu. Okay, anggaplah setiap hasrat yang turun ke dalam hatimu berupa iman dan amal, yakni sebagai perintah Tuhan, dan kerjakanlah itu dalam perbuatan dan kelakuan. Muraqabah mengarah untuk menunjukkan kepada zat mutlak yang maha suci dengan memfanakan diri dan baqa' dengan Allah. Fana dan baqa', maknanya kita fanakan diri sehingga benar kita baqa' dengan Allah. Fana ni musnah, baqa' ni kekal. Jadi tidak boleh berpadu fana dan baqa'. Jadi tidak boleh berpadu diri dan Allah, tak boleh berpadu. Jadi kena merasai fana wujud diri sehingga benar kita baqa' dengan wujud Allah. Itu maksudnya. Fana maksudnya musnah, maknanya kena merasai musnah wujud diri. Bila kita kata musnah wujud diri, bukannya kita musnahkan diri kita, tapi kita memusnahkan rasa wujud itu menjadi hak kita, bahawa hakikatnya kita ini tidak wujud. Maka musnahkan rasa wujud dirimu supaya benar baqa'mu dengan Allah, benar kekal kamu dengan wujud Allah. Okey. Anggaplah bahawa hak Allah yang kelihatan pada tubuhmu merupakan wajah Allah. Yang betul koma, wajah Allah. Sungguh sangat dekat wajah Allah pada jasadmu, lebih dekat dari urat leher. Ia berasal dari yang diturunkan Allah untuk menyertakan kepada jasadmu. Apa dia? Yang diturunkan Allah untuk menyertakan kepada jasadmu. Apa dia? Faham tak? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Yang kita belajar, maknanya Allah Ta'ala memberikan penyertanya. Yang Allah Ta'ala menyertakan kepada kita ni adalah sifat ma'ani. Yang mana semua sifat ma'ani itu tertakluk dengan satu sifat, itu sifat hayat, kan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Sifat hayat itu yang menjadi tunggak kudrat, iradat, ilmu. Macam mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, kan? Sifat hayat itu ke tengah-tengah, kan? Kan ada 7 sifat, kan? Okey, kudrat, iradat, ilmu, kemudian hayat tengah-tengah, kan? Sama sama basar, kalam. Macam mana, bah? Ni 3, 4. Macam ni. Okey, kudrat, iradat, ilmu, kan? Kemudian hayat tengah-tengah, sama basar, kalam, hayat tengah. Jadi maknanya susunannya pun apa dia? Gini. Kudrat, tidak sempurna ada kudrat kalau tidak ada iradat. Dah ada kudrat tapi tak ada kehendak, tahan gitu. Jadi menyempurnakan kudrat, Allah Ta'ala beri iradat. Tidak sempurna kudrat dan iradat kalau tidak ada ilmu. Kudrat kemampuan kita, iradat kehendak kita. Nak buat kehendak tu mesti ada ilmu. Dan kudrat, iradat dan ilmu ini takkan berfungsi kalau tidak ada hayat. Nampak tak kaitan tu? Susunan ni pun bukan mudah-mudah susun ni. Jangan ditengah terbalikkan. Kena ikut susunan dia. Okey, hayat. Bila dah ada hayat, maka bagaimana teknikal untuk menyempurnakan iradat dan ilmu dan iradat dan kudrat tadi ni? Untuk menyempurnakan ia berlaku, maka dengan adanya hayat berfungsilah apa dia? Sama basar, kalam. Lantaran itu sempurna penyerta Allah dengan kita.
Apa penyerta Allah? Sifat ma'ani itu. Itu maksudnya ya. Lebih dekat dari urat leher, ia berasal dari yang diturunkan Allah untuk menyertakan kepada jasadmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Apa maksud wajah Allah kat sini? Tulis dalam kurungan hak Allah. Pertama hak Allah. Okey. Yang kedua penyerta Allah. Penyerta Allah. Penyerta Allah betul dash sifat ma'ani. Dah dua. Dah. Ketiga wajah Allah tu maksudnya tanda ataupun kenyataan wujud Allah. Di mana saja kamu menghadap, di situlah kenyataan wujud Allah. Di situlah penyerta Allah. Di situlah hak Allah. Itu fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Maka di mana ruang untuk kita tidak menjadi hamba? Ada tak ruang untuk kita mengelakkan diri kita daripada status hamba? Tak ada ruang. Anak, dia ada ruang untuk mengelakkan dirinya daripada menjadi status anak. Bagaimana? Bila dia pergi asrama. Aku tidak anak lagi. Aku Farouk, Roy. Aku tidak anak lagi. Sebab apa? Mak bapak tak mata dia dah. Aku sekarang ni pemuda. Aku sekarang ni pailang. Apa lagi? Aku sekarang ni akulah apa? Maka dekat asrama dia punya behavior, something punya behavior. Lepas tu dia kena tangkap lah dengan pengetua guru besar bagai. Lepas tu mak dia kena panggil. Mak dia kena panggil. Macam betul ni kisah ni Macam betul je. Tak tahulah, betul ke? Ikutlah. Apa-apa yang saya sebut ni tak ada kaitan dengan yang hidup dan yang mati. Kalau terbetul tu terbetul lah. Kebetulan. Betul ke kebetulan? Tak boleh. Dalam tauhid jangan biasa sebut kebetulan ya. Semua tentu dalam ilmu Allah. Tentu dalam ilmu Allah. Okey. Jadi pengetua panggil mak dia. Mancik mai sini. Mak Ajah mai sini. Anak Mak Ajah ni bla 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 bla. Lepas tu mak dia kata, "Uish, ini bukan anak saya ni. Ikut pengetua silap orang. Anak saya bukan macam ni. Kat rumah anak saya ni begini. Tidak. Anak puan ni nama sekian kan? Ya. Bapa ni nama sekian. Ya. Lepas tu, tapi ini perangai dia. Mana mungkin itu perangainya? Kemudian anak pun bercakap, mak di sekolah lain, di rumah lain. Maksudnya apa? Seorang anak boleh menidakkan statusnya sebagai anak apabila berada di asrama ataupun di luar liputan ibu bapanya. Saya masuk penjara Kajang, saya tanya kat dia, kat budak-budak jemaah tu lah. Semayang tak semayang? Dulu semayang ustaz. Sekarang semayang balik. Dah masuk penjara. Dah tu tengah-tengah tu tak semayang. Sejak bila mula tak semayang? Sejak masuk asrama. Kenapa? Mak bapak tak ada ustaz. Senang je, simple je. Cakap terang je, berbangga lagi. Sebab tu. Itu pengalaman dah 3 tahun lepas. Ni lepas habis PhD ni rasa macam nak masuk balik penjara ni, tapi tak tahu nak cari dia punya lubang pula kan. Nak cari dia punya apa? Kabel dia. Sebab mak tak ada. Mak tak ada ustaz, tak semayang lah. Sejak masuk sekolah memang tak semayang. Sejak bila masuk asrama? Sejak form 1 habis. Tu kau balik rumah macam ni? Rumah semayang balik. Itulah. Apa maksudnya? Kita duk tumpu nak kosmetik anak kita dengan hukam-hukam fiqah, tapi kita tak bina makrifah dalam jiwanya. Maka kalau tak ada kita gitu. Alright. Itu sebagai seorang anak. Okey? Alright. Tetapi sebagai seorang hamba Allah, fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, itulah wajah Allah. Maksudnya tidak ada ruang untuk kita mengelakkan diri kita daripada status hamba Allah. Sebab apa? Di mana saja kita menghadap, di situlah hak Allah, di situlah penyerta Allah, dan di situlah kenyataan wujud Allah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wajhullah, semua itu.
Apabila engkau beribadah menghadap Allah, berdirilah sebagai seorang yang fakir, dhaif, tidak ada daya, bagaikan seorang mayat. Lalu bermunajatlah dengan daya Allah yang disertakan pada hati yang dilimpahi dengan nur iman. Ucapanmu itu dilafalkan oleh Allah, dilafazkan oleh Allah. Penglihatanmu dilihatkan oleh Allah. Pendengaranmu didengarkan Allah. Rasakanlah pula bahawa yang menjadi pelaku dalam ibadah adalah wajah Allah. Garis kat situ. Yang menjadi pelaku dalam ibadah adalah wajah Allah. Jadi di mana kita? Di mana kita? Yang kita dah merasa yang menjadi pelaku bagi ibadah kita itu semua wajah Allah. Di mana kita? Tak ada, itulah fana. Ini fana yang benar, fana yang sempurna. Maknanya dia tak hilang akal. Kalau fana yang hilang akal tak sempurna, tapi itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Sebab kita dah hilang, kita ni pun wajah Allah, kita menghadap wajah Allah. Di mana kita dah tak ada, maka kekal kita bersama al-baqa, iaitu Allah yang kekal. Itulah fana dan baqa. Jadi kita bukan nak mencapai fana je, kita nak mencapai baqa. Dia kata kita berzikir ni nak fana, nak fana. La ilaha illallah, la ilaha, betul bangun joget-joget. Kenapa ni? Tanda fana. Fana ni bukan awak buat-buat. Fana ni bukan boleh lakon fana. Yang zikir-zikir sampai angkat-angkat kain. Renungkanlah, siapakah yang menolong dan yang mengendalikan diri kita sehingga dapat melakukan ibadah seperti bergerak di dalam solat, dan renungkan pula siapakah yang menolong menahankan puasa sampai datang waktu berbuka. Fikirkan juga siapakah yang menolong ketika seorang hamba sedang melempar jumrah di waktu haji. Semua itu dalam pertolongan dan daya Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, hanya kepada engkau kami meminta tolong. Maksudnya apa dia? Ya Allah, kepada engkau kami mengabdikan diri, dan untuk sempurna pengabdian kami kepadamu, kami minta tolong daripadamu. Itu saya. Faham ni? Iyyaka na'budu, kepada engkau kami mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami mohon pertolongan untuk sempurna ibadah kami kepadamu. Maknanya dengan Allah kita beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku nak beribadah kepadamu, maka aku minta tolong kepadamu untuk aku beribadah kepadamu. Jadi kita kat mana? Kita tak ada. Kita tak ada. Kita pun dalam wajah Allah itu. Kita pun dalam wajah Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini digandingkan, bermaksud tidak akan benar ibadah kalau kita tidak benar-benar minta pertolongan dari Allah. Itu maksud ayat ini. Ayat ini digabungkan dalam dua frasa ni. Iyyaka na'budu satu ayat, iyyaka nasta'in ayat yang kedua, tapi digabungkan menjadi satu ayat, iaitu ayat 5 dalam surah Fatihah. Apa maksudnya? Selagi mana tidak benar awak isti'anah dengan Allah, maka tidak benar ibadah awak. Isti'anah apa dia? Minta tolong. Jadi macam mana cara minta tolong dengan Allah? Dengan memandang wajhullah, dengan memandang wajah Allah, iaitu memandang apa dia? Haknya, memandang penyertanya, dan memandang apa dia? Kenyataan wujudnya. Saya pun nak tulis, nanti saya pun lupa. Apa kenyataan wujudnya yang ketiga? Ibadah yang seperti itulah yang mendapat redha Allah, yakni ibadah yang terasa dekat dengan hadrat Allah. Ibadah yang seperti itulah, seperti mana? Ibadah yang dilakukan dengan benar-benar minta pertolongan dari Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah tanpa minta tolong dari Allah, fakir ke tak kita ni? Tak fakir. Jadi Allah takkan terima mana-mana ibadah yang tidak fakir, yang dilakukan bukan dengan keadaan fakir. Macam mana nak benar kita ni dalam keadaan fakir semasa beribadah kepada Allah? Iaitu dengan benar-benar kita minta tolong dari Allah. Macam mana nak minta tolong dari Allah? Dengan memandang wajah Allah. Macam mana nak memandang wajah Allah? Dengan Nur Muhammad. Habis.
Dan apakah dia wajah Allah itu? Dengan Nur Muhammad kita akan pandang hak Allah, penyerta Allah, yang sifat ma'ani, dan juga apa dia? Dan kenyataan wujud Allah. Maka di situ baru benar kita benar-benar meminta tolong dari Allah. Di situ baru Allah terima. Kerana apa? Di situ ibadah kita dilakukan dalam keadaan penuh fakir. Baru benar, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia semuanya, kamu ini benar-benar fuqara', fakir, berhajat, perlu kepada Allah. Jadi kalau benar kita perlu kepada Allah, maka kita buktikan ia dengan minta tolong daripada Allah. Maka tidak sempurna ibadah melainkan dengan isti'anah billah. Isti'anah billah itu minta tolong dengan Allah. Okey, sebab itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini termasuk dalam konteks lataif tau. Lataif dalam ayat, dalam memahami tafsir ayat. Lataif itu memang tesis saya lah tu. Ibadah yang seperti itulah yang mendapat redha Allah. Yang ini ibadah yang terasa dekat dengan hadrat Allah. Kenapa terasa dekat? Sebab kita minta tolong Allah, kemudian kita rasa Allah bantu kita. Kemudian sempurnalah ibadah kita dengan bantuan Allah. Maka jauh ke dekat kita dengan Allah ni. Rasa dekat. Yang rasa jauh dalam ibadah ni sebab kita tak terasa minta tolong Allah pun. Ya Allah, aku ada ilmu, aku ada tenaga, aku ada kehendak, semua aku belaka. Maka aku sembahyang dengan sebab aku nak sembahyang, maka tersembahyanglah aku dengan ilmu kesembahyangan aku ini. Ambil kau. Ilmu kesembahyangan. Maka di situ di mana isti'anahnya? Di mana minta tolong Allahnya? Tak ada. Maka jauh ke dekat dengan Allah. Jauh. Ibadah yang disertai hati yang berisi makrifat. Kita memohon kepada Allah, bertambah umur, bertambah sempurna amal ibadah kita. Lebih-lebih mengenai tasdik hati, yakni menjalankan tasdik zikir la ilaha illallah dengan hati yang bersambung pada Allah. Tasdik ni kepercayaan. Dengan hati yang bersambung dengan Allah. Okey, sekarang ni macam ni. Kalaupun hati kita tak terasa bersambung dengan Allah, pada hakikatnya kita ni terputus ke dengan Allah? Tak. Apa tak? Kalaupun hati kita tak terasa menyambung dengan Allah, pada hakikatnya kita tetap tidak terputus daripada Allah. Hanya saja hati kita yang rasa tak menyambung. Kenapa begitu? Kerana hijab. Hijab apa? Hijab zulumat, kegelapan. Maka jangan dimarahi kegelapan. Sesiapa yang memerahi kegelapan, bila gelap, dia memerahi kegelapan, dia di kemuncak kebodohan. Gelap jangan dimarahi. Jadi macam mana nak menangani gelap? Cara nak menangani gelap, datangkan cahaya. Gelap automatik akan hilang. Gelap berjalan bagi kebatilan, cahaya berjalan bagi hak kebenaran. Maka jangan banyak dibicarakan tentang yang batil, tapi terus bicara tentang yang hak. 1/5 bicara yang hak. Dapatkan yang hak 4/5. 1/5 apa dia? Ilmu apa 1/5? 1/5 ilmu pengetahuan. Maka 1/5 bicara hak, itu ilmu pengetahuan. 4/5 dapatkan yang hak, itu ilmu limpahan. Dah dapat itu, maka segala yang batil akan innal batila kana zahuqa. Batil itu pasti akan pergi. Sekarang ni kita dah lain. Kita nak buang kebatilan dengan menggunakan pendekatan bicara dan kenali kebatilan. Salah. Kita bukannya banyak bicara tentang kebatilan. Sekadar tahu itu batil cukup. Kena tahu juga, just tahu itu batil, tanpa detailkan kebatilan tersebut. Yang penting apa dia? 1/5 ilmu yang hak, ilmu pengetahuan tentang hak. 4/5 lagi limpahan yang hak. Maka dah dapat perkara itu, akan terhapuslah kebatilan. Macam tu. Itu tasdik la ilaha illallah. Okey. Jadi kita ni, kalau kita terasa menyambung ke ataupun tidak terasa menyambung dengan Allah, pada hakikatnya kita memang tidak terputus daripada Allah. Jadi kenapa kita terasa tidak menyambung? Kita tidak terasa menyambung dengan Allah? Kerana ada hijab. Kenapa hijab? Kerana ada kegelapan. Okey, kegelapan, zulumat. Itulah kebatilan. Jadi caranya bagaimana? Datangkan apa dia? Cahaya kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang cahaya kebenaran kurang lebih 1/5. Limpahan
cahaya kebenaran, itu 4/5 yang kita dah bicara panjang lebar awal-awal tadi kan. Maka kekal mendapat yang cahaya benar itu, maka yang kegelapan akan hilang. Bila kegelapan hilang, memandanglah kita akan hak Allah, memandanglah kita akan penyerta Allah, memandanglah kita akan kenyataan wujud Allah pada setiap gerak dan diam kita. Bila kita dah memandang, diperkirakan terpisah ke menyambung? Menyambung. Seumpama kalau saya sedang memandang kereta, kereta dengan saya itu jauh. Saya bukan kereta, kereta bukan saya. Tapi saya merasai saya dan kereta itu tidak berpisah. Sebab apa? Dihubungkan dengan pandangan. Tiba-tiba tertutuplah tirai, maka akan terlupa saya akan kereta itu. Sungguh. Anak kita cukuplah anak kita. Anak depan mata kita ingatlah. Bila anak dah belakang mana semua tu, lama mana anak aku? Aku teringat. Maksudnya terlupa anak kita kat mana. Tiba-tiba dengar seorang menangis. Macam seorang anak aku baru melompat cari anak. Sebab apa? Terlupa sebentar. Kenapa terlupa anak? Sebab dah tak ada depan mata. Jadi penting untuk memandang Allah, yakni memandang wajahnya, dengan maksud yang kita sebutkan tadi. Orang mukmin adalah orang yang memanggul obor berupa nur Rasulullah SAW. Kau nak mudah Nur Muhammad je. Tapi kita buat menanggapi almarhum Kiai mana menyebutkan nur Rasulullah untuk mengelakkan perbahasan akademik. Sebab kalau kita letak Nur Muhammad, nanti mudah orang akademik, orang falsafah dia akan masuk kat situ kan. Kalau Nur Rasulullah, seorang tak argue. Saya dah cuba dah ni. Satu tempat saya sebut Nur Muhammad. Datang persoalan, Ustaz Nur Muhammad ni bukan begini ke? Tapi dalam tempat yang lain saya sebut Nur Rasulullah SAW. Tak ada siapa usik saya. Sedangkan Rasulullah dengan Muhammad tu, nampak tak? Ini gangguan akademik. Sebab itulah kalau kat Indonesia, di kalangan kiai-kiai yang bawa ilmu makrifat ni di Indonesia, yang bukanlah semuanya yang saya jumpa lah, tak banyak pun yang saya jumpa, beberapa muzakarah saja peringkat Nusantara ni. Jadi seolah-olahnya sepakat mereka ini yang menyesatkan umat adalah dosen di universiti. Dosen bukan dosen. Dosen di universiti, pensyarah universiti. Sebab apa? Perkara hakikat diakademikkan dengan pemikiran, maka itu menjadi Mu'tazilah semuanya. Ini ekstrim. Sehingga ada di kalangan mereka yang ekstrim ni, yang tidak membenarkan santri mereka masuk ke universiti, melainkan setelah sempurna pengajian, maka dia minta masuk ke universiti untuk membetulkan pensyarah-pensyarah mereka. Sungguh. Antaranya yang dilakukan oleh Abi Ihya Ulumuddin. Surabaya, tempat dia ke Surabaya perjalanan kurang lebih 5 ke 6 jam. 5 ke 6 jam highway kita ni tak ada hal. 5 ke 6 jam keadaan endun. Dengan bukit bukau, selok-belok apa semua, masuk kampung, keluar kampung. Setiap minggu 2 kali kot dia akan turun ke Surabaya untuk menyantuni pelajar universiti. Pesantren hujung minggu dia panggil. Belah malam, belah universiti belajar, lepas tu bawa ke sini, muzakarah. Apa yang dosen dia cakap, habis jawab balik. Jawab macam tu. Nak kena berjuang begitu. Macam itulah kurang lebih. Sebab apa? Sebab benda-benda bersifat makrifat diakademikkan. Bila akademik, tempatnya kat mana? Kat sini. Minta maaf siapa pensyarah depan mata saya ni. Dalam dunia akademik, benda ni tak main lah. Tak ada benda ni lah. Semuanya must be empirical. Must be empirical, mereka apa? Fact and figure. Spiritual matter ni tak ada lah. Itu dunia akademik. Sedangkan benda tasawuf ni totally dalam ni. Tapi tak tolak akademik juga. Yang Allah Ta'ala kata cerdik, orang yang cerdik sini ke cerdik sini? Yang Allah Ta'ala kata cerdik sini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Dan mereka berkata kalau kami dulu mendengar dan kami berfikir. Sepakat ulama tafsir menyatakan bahawa yang disebutkan sebagai berfikir tu bukan berfikir kat sini. Berakal tu bukan kat sini, tapi di sini. Habis. Nak biar ni. Orang mukmin adalah orang yang memanggul obor berupa nur Rasulullah SAW. Dengan nur ini menjadikan seorang hamba mengerti maksud Allah. Nurlah yang merasakan bahawa berarti adanya pertemuan di medan qadim, yang bererti bahawa kita berhimpun dengan somat Allah, keunggulan Allah.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, hai hambaku, jika tidak dengan somatku pada tubuhmu, nescaya kamu tak bisa mengerjakan semua. Satu buku ni dia tak sediakan takhrij dalam hadis, kan? Takhrij dia tidak letakkan status hadis. Itu pertama, satu dalam kitab ni. Yang kedua, dia tak sediakan juga maknanya wording Arab. Kalau ada wording Arab, kita boleh cari juga dalam kitab-kitab, nak tengok macam mana wording dia, macam mana dia punya riwayat dia dan sebagainya. Tapi yang dinyatakan hanyalah terus terjemahan, yang wording Arab pun dia tak nyatakan. Kalau kita nak tanya dengan arwah mudah meninggal, nak tanya dengan murid-murid dia, mungkin makan masa. Nanti antara perkara yang kita hajat pergi Palembang awal bulan depan ni, memang antaranya itulah. Kita nak tanya dari sudut status hadis dan sebagainya, kalau dia ada catatan matan yang Arab itu, kalau ada. Tapi kitab ini sebenarnya ditulis dan disenting semula oleh anak sulung dia, Ibu Izzah. Ibu Izzah ni anak sulung dia, perempuan yang mewarisi ilmu dia ni. Jadi boleh ke perempuan mewarisi? Ya boleh. Perempuan boleh mewarisi ilmu ni. Okey. Jadi macam mana kita nak menanggapi ni? Senang je. Kita ambil maksud saja. Kita ambil maksud, dan benda ni kita tak bawa pada hukum hakam. Ambil maksud dan benar pada keumuman faham Islam itu. Jadi, hai hambaku, jika tidak dengan somatku pada tubuhmu, saya kamu tidak bisa mengerjakan sesuatu. Bersalahan tak dengan keumuman faham akidah kita? Tak bersalahan. Maka dah. Tak lebih, tak kurang. Macam tu ya. Ini saya kena sebut benda ni sebab sekarang dah ada gerakan untuk menimbulkan keraguan dengan cara nak mentahqiq, mengesahkan status hadis, bukan status faham hadis. Pada saya, daripada awak sibuk nak mencari status sah atau tidak hadis itu, lebih penting untuk awak mencari status sah atau tidak faham awak kepada hadis. Macam tu. Kalau kita pergi status faham, tidak mungkin akan berlaku percanggahan daripada nas-nas. Kalau lebih begitulah. Okey. Yang bererti bahawa kita berhimpun dengan somat Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, hai hambaku, jika tidak dengan somatku pada tubuhmu, nescaya kamu tak bisa mengerjakan sesuatu. Kat sini nampak tak sama macam faham yang kita sebutkan selama ini, kan? Nak memandang Allah mesti dengan obor nur Rasulullah SAW. Allah menurunkan ilmu yang zahir untuk membaguskan amal yang zahir. Sebaliknya Allah menurunkan ilmu batin untuk mengindahkan hati dan membersihkan rohani supaya naik turunnya nafas dalam zikrullah. Dengan demikian diharapkan setiap nafas ahli makrifat nilainya sama dengan seorang mati syahid. Selanjutnya Allah berfirman di surah Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang bererti jalan hakikat. Jalan hakikatlah yang dapat menuntun seorang hamba sampai ke hadrat Allah. Okey. Apa maksud jalan hakikat? Jalan menuju hakikat. Hakikat itu maksudnya yang ada. Ni nak faham mudah. Apa maksud hakikat? Ilmu hakikat, kan? Kata ilmu hakikat adalah ilmu yang ada. Selain walau apa pun macam ni ya, orang boleh mendakwa dia ada ilmu hakikat. Tapi kalau ilmu hakikat yang didakwakan itu tidak menjurus kepada berhubungan dengan yang ada, itu bukan ilmu hakikat yang asli. Itu bukan ilmu hakikat yang hakiki. Itu dusta atas nama ilmu hakikat. Tidak dinamakan ilmu itu sebagai ilmu hakikat, melainkan bertemu dia, menyambung dia dengan yang ada. Jadi pada hakikat insan, apa maksud hakikat insan? Bahawa di sebalik insan itu yang adanya Allah. Itu hakikat insan. Bukannya hakikat insan tu nak tengok manusia tu hebat gitu gini, bukan. Bukannya ilmu hakikat ini melibatkan kekebalan ke apa semua, bukan. Tapi ilmu hakikat ni adalah ilmu yang nak menyambung kepada yang ada. Macam tu. Jadi jalan hakikatlah yang dapat menuntun seorang hamba sampai ke hadrat Allah. Kami mohon redha-Mu kepada kami, kurniakanlah kami supaya rindu kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Tunjuk, okey. Jalan yang bererti jalan hakikat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang ini jalan kat situ adalah jalan menuju kepada hakikat. Hakikat itu apa dia? Yang ada. Jadi belajarlah apa saja ilmu hikmah. Asal saja dalam ilmu hikmah itu menyampaikan kita kepada Allah, itulah ilmu hakikat.
Apa saja ilmu hikmah tak menyampai kita kepada memandang Allah, itu bukan ilmu hakikat, itu ilmu sesat. Maka hikmah-hikmah yang kita dapat itu bersifat istidraj, bukannya ma'unah. Faham ya? Orang A boleh kebal, orang B boleh kebal. Tapi orang A istidraj, orang B ma'unah. Apa yang membezakannya? Orang B terputus daripada memandang yang ada. Orang A mana? Yang istidraj tadi terputus daripada memandang yang ada. Yang ma'unah tadi menyambung dia memandang yang ada. Selesai. Jadi kalau orang tu tiba-tiba kebal, adakah benar? Adakah kebal itu menjadi dalil dia benar? Tak. Orang tu boleh jampi buat air, ubat kanser lah, apa semua bagai. Ada banyak ilmu hikmah. Adakah itu menjadi dalil dia benar? Tak. Orang tu mendakwa dia dah belajar dengan itu, dengan guru ini, maka dia boleh berubat, boleh alam jin. Lepas tu dia boleh mengawal, dan memang kalau tulang terpatah, nyambung dia apa semua kan. Betul tak? Mana sekarang ni sibuk dengan nak merawat telefon pun boleh sebagainya apa semua. Oh benarlah orang ni dah ada ilmu hikmah begini. Betul ke itu? Tak mesti. Kalau awak jumpa dengan mana-mana ilmu hikmah ni, terutamanya aspek rawatan-rawatan ni, dia panggil rawatan tradisional ke ataupun rawatan Islam ke atau apa-apa nama kan, tapi dalam kategori ilmu hikmah, kalau awak pergi kepada dia, awak rasa mudah menyambung diri awak dengan ingat kepada Allah, mudah-mudahan dia benar. Mudah-mudahan dia benar. Mudah nak menyambung awak dengan Allah. Tapi kalau awak pergi kepada dia tak menyambung dengan Allah, tapi awak terbelenggu dengan memandang hebat pada dia itu. Bila awak recommend orang lain pergi ke dia, awak recommend orang tu pergi ke seorang perawat ni, okey. Awak recommend, waktu awak recommend tu awak memang memuji dia. Itulah kerana hati awak tertutup daripada memandang kudrat Allah. Itu antara dalil nak kata dia tidak benar. Tapi adakah itu lesen untuk kita menuduh dia tak benar? Jangan menuduh dia tak benar. Ini nak buat macam mana? Doakan supaya dia mencapai kebenaran berdasarkan kepada dalil yang kita dan tertimbul dalam jiwa kita. Nampak tak? Bukan nak kata yang pergilah ke Ayahanda Muttalib tu tak benar tu. Sebab kalau bila saya recommend Ayahanda Muttalib untuk buat rawat tulang patah ke ataupun rawat kanser ke apa, contoh Ayahanda Muttalib, contoh tanda Ayahanda Muttalib di hatiku. Okey. Jadi bila saya recommend Ayahanda Muttalib ni tak ingat hati saya ke Allah pun, maka itu tanda sesat tu, tak betul tu. Okey, jangan pergi kepada Ayahanda Muttalib kerana dia tidak benar. Begitu ke? Bukan. Apa saja telahan dalaman kita ini adalah untuk tetap kita mendoakan kebaikan pada orang itu. Ini cuma tanda saja. Boleh faham ya? Jadi kalau sakit kanser misalnya, jumpa orang sana sini, walaupun dia guna ayat Quran dan sebagainya, tapi saya suka cenderung mencadangkan kalau kita pergi kat dia, kita tak nampak kudrat Allah, maka jangan kata dia sesat, jangan kata dia salah, tapi maka kita akan doakan kebaikan kepadanya dan tetap mendoakan dia menjadi sebab kebaikan kepada kita. Macam tu. Nampak ya? Ini just nak faham ilmu hakikat itu saja saya contohkan. Ilmu hakikat ni banyak ditampilkan zahirnya dalam bentuk ilmu hikmah. Tapi adakah semua ilmu hikmah itu benar dalam mencapai hakikat yang benar? Tak. Apa tandanya? Kalau kita mendampingi dia, mendapatkan rawatan daripada dia, tidak nyata ingat kita kepada Allah. Itu mungkin tanda untuk kita saja. Orang lain nyata dia kepada Allah dah lah. Sebab akhirnya siapa yang menyembuh? Allah. Janganlah kita bahas orang ni benar tak benar, bukan kat situ. Faham ya? Alah, susah nak cakap ni. Tapi faham ni? Boleh kena faham lah tu kan. Bukannya soalnya macam mana nak menilai si A sama ada dia ini ilmu hakikat yang benar ke tidak. Bukan itu poin dia. Poin dia adalah supaya semua orang teruja memandang Allah dalam sebarang keadaan. Itu saja. Mungkin saya pergi jumpa dengan Abang Andak, saya tak ingat ke Allah. Tapi Ayahanda Muttalib pergi Abang Andak, dia ingat ke Allah. Maka masing-masing kena obses memandang Allah. Itu saja. Maka kalau saya pada jumpa Abang Andak, saya tak ingat ke Allah, maka buat macam mana?
Kita doakan supaya abang anda ni ingat Allah dan dia menjadi asbab kebaikan kepada kita. Itu nak teruskan tak berubat dengan dia? Nak teruskan tak nak berubat dengan dia? Kalau panjang nak teruskan ke tidak? Nak teruskan tak berubat? Bagi jumpa orang ni, kita tak ingat ke Allah dengan dalil, dengan kaedah yang saya bagi ni. Jawapannya teruskan berubat dengan dia. Sebab ini asbab saja. Yang penting bukan dia itu. Yang penting Allah menyembuhkan. Asal saja dia tak buat benda-benda yang menyalahi syarak secara nyata. Nampak tak? Itu kaedah yang saya cenderung guna. Saya pergi dengan semua orang. Dia nak guna apa pada yang tak zahir pada saya, itu hal dia dengan Allah. Kalau saya pergi jumpa dia, rasa macam aku benak otak aku ni dengan Allah Ta'ala ni, saya macam tak best ni. Dan kali apa kita buat? Selawat untuk dia, Fatihah untuk dia. Jadi dia doa dengan kita, belum doa itu, kita Fatihah untuk dia belum. Sebab apa? Kita yang penting jaga tauhid kita. Dan kita nak jaga juga tauhid dia. Kita tak nak dia menyebabkan kita syirik, dan kita tak nak dia syirik dalam mendoakan kita. Nampak tak? Dalam ubat kita. Lain kali dia dengan ilmu dia duk ubat kita, doa kita ni. Kita dengan ilmu yang guru kita bagi, kita doa ke dia. Supaya apa? Dengan Allah dia menyembuhkan aku, bukan dengan dia, dengan diri. Itu saja. Kalau saya jumpa dengan ni, bila mendapat PhD ni berapa orang saya jumpa. Antara orang yang teman saya mandi ais. Abang Teh. Mana ada baca word Allah, vibration lah ni. Kalau encik ni begini-begini kita buat bodoh. Lah hati kiki. Kan? Nah, tapi kita kena raikan dia. Ya Allah, ini ilmunya, ya Allah. Dia baca takat ni, ya Allah. Mungkin ada kebaikan. Jadi dia duk baca kita dengan color kita lah, kita dapat markah berapalah orang dia baca semua ni. Lepas tu baru sesuai aroma apa yang awak kena mandi, mula tak warna ni kita duduk dalam ais tu. Waktu zaman saya sakit tu dah sakit sangat, ikhtiar je lah nak makan ubat hospital kata normal. Kalau makan juga ubat hospital, dadah lah saya. Jadi buat tu. Jadi itulah yang kita buat. Itu yang kita buat. Jadi mak dia, selebihnya kalau orang tanya, baik macam mana ustaz? Baik Allah bagi baik. Macam ni ikhtiar. Belaka-belaka semua Allah bagi baik. Tak payah ikhtiar, cuba belaka. Nampak tak? Supaya benar tauhid. Benar tauhid. Jadi kita tanya, baik sebab apa ustaz? Baik sebab pergi kat simpulan seorang dia je. Tak boleh. Sebab itulah dalam rawatan alternatif ni, saya cenderung atas pengalaman peribadi, kita jangan cukup dengan seorang. Kita pergi beberapa orang, tapi jaga adab dia. Kalau adab dia kena sampai 3 kali putus ubat, putus ubat tu lepas tu terus pergi yang lain pula. Supaya apa? Kalau bila kita baik, orang tanya baik berubat dengan siapa? Kita cakap dengan orang tu. Sebab dengan orang tu pun kita ikhtiar, dan orang ni pun ikhtiar, orang ketiga pun ikhtiar. Lain kali kita tak cakap orang ni, takut orang yang terasa hati. Nak cakap orang ni, takut yang terasa hati. Nampak tak? Sedangkan kita usaha semua. Hasilnya kita cakap macam mana? Allah bagi baik, aku ikhtiar belaka-belaka. Kan mudah. Kalau kita dengan seorang tu saja tak baik, pergi juga. Lain kali sikit iblis membina apa dia? Kesyirikan kita dengan Allah. Ini saya kembang, ni bukan kaedah, ni pengalaman dan kecenderungan saya. Jadi kalau ada yang lain nak ada kaedah yang lain dan kecenderungan yang lain, silakan. Yang penting basicnya apa dia? Tetap kita perasai memandang wajah Allah. Begitu. Saya cakap ni sebab saya tahu ramai orang sekarang ini yang obses mencari ilmu tauhid dengan mencari ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat ni banyak yang diterjemahkan secara benda-benda ilmu hikmah, bukan di atas faham yang benar. Itu confirm, saya tahu. Ramai. Antaranya kat sana itulah. Maknanya basic fardu ain tak tahu apa satu, tapi nak belajar tauhid ilmu hakikat. Dia tahunya ilmu hakikat hang tua, Melayu, lepas tu sejarah sana sini apa semua. Nampak tak? Tapi asas fardu ain akidah dan tasawuf tak ada. Nampak tak? Jadi di atas itulah kita kongsikan benda ni. Alright, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Letih cakap. Terima kasih di atas kesediaan membaca 2 hizib Sabtu dan Ahad dari Al-Khairat. Siapa yang tak habis yang lain-lain tu, memang saya tak cakap kat semua orang, hanya beberapa orang saya sempat yang saya nyatakan. Tapi ni saya cakap sekarang ni. Ambillah masa seminggu ke 2 minggu, khatam dari Al-Khairat. Macam saya hari ni khatam semua.
Dah baca mesej Abalang, Abalang kata alhamdulillah Abalang dan sekeluarga dah khatam Dalailul Khairat. Bos kita fikir, saya dah minta sama-sama berjanji setia nak khatam Dalailul Khairat. Hari ni ada didik dia kan? Ke semalam lagi didik dia. Saya baca pagi tadi, kata Allah berdosa aku. Daripada lepas subuh tadi purun baca. Purun baca berbaki 2. Dari baki 2 ni macam mana nak habis ni? Tak apalah, aku habis dengan jemaah. Itulah saya menjebakkan sama ayah dan bonda dalam misi khatam Dalailul Khairat. Jadi sebab dah terjebak dengan 2 hizib, maka kena habislah 5 lagi tu. Itu je lah. Dengan niat apa dia? Dengan niat mudah-mudahan Allah kekal kita dalam memandang wajahnya, dan Allah Ta'ala jadikan kita asbab untuk semua umat manusia di sekeliling kita untuk memandang wajahnya, dan Allah membantu kita untuk menghidupkan madrasah alam nur sehingga benar pada ilmunya, benar pada limpahannya. Benar pada ilmunya, fardu ain, akidah, tasawuf dan fiqh, dan benar pada limpahan, iaitu limpahan nur Muhammad, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan nur itu semua kita memandang nur Allah. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.